Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafizuddin bin Hisham, nombor matrik 201854, merupakan pelajar tahun 2 Bachelor Pendidikan Jasmani. Di sini saya ingin membentangkan tentang kursus yang saya ambil iaitu FCE 3804, pengalaman awal di sekolah yang saya jalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seribera selama 10 hari. Okey. Yang pertama saya ingin menerangkan tentang sejarah sekolah ini. Sekolah ini diberi nama Sekolah Menengah Kebangsaan Seribera kerana ianya merupakan sebuah sekolah yang terletak di salah sebuah daerah di negeri Pahang iaitu daerah Bera. Sekolah ini dibina pada tahun 2001 dan mula beroperasi pada 1 Januari tahun 2002. Sekolah ini mempunyai aliran daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 sahaja dan sekolah ini merupakan sebuah sekolah rancangan khas berasrama penuh. Sekolah ini dinobatkan sebagai sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2014. Pengetua sekolah ini yang kini pada tahun 2001 adalah Encik Zakwan bin Mat Desa. Sekolah ini mempunyai satu sesi sahaja iaitu pada waktu pagi. Dan sekolah ini merupakan sebuah sekolah yang cemerlang di daerah Bera dari segi akademik dan juga sukan. Sekolah ini terdiri daripada 46 orang guru dan 12 orang staf sokongan. Sekolah ini mempunyai 3 aliran pelajaran iaitu sains, sastra dan juga aliran agama. Yang seterusnya, di sini saya ada masukkan infrastruktur sekolah. Okey, yang pertama merupakan kelas iaitu bilik darjah bagi pelajar. Gambar yang kedua adalah asrama, itu merupakan asrama Aspuri. Yang ketiga adalah surau, ini merupakan surau sekolah. Yang keempat di bawah adalah stor sukan yang menyimpan peralatan sukan. Okey, yang kelima adalah dewan sekolah, ini merupakan dewan sekolah di mana pelajar berhimpun pada waktu pagi Isnin. Yang keenam adalah kantin sekolah, ini merupakan kantin sekolah SMK Seribera. Okey, itu berkenaan dengan infrastruktur sekolah. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang visi, misi dan matlamat sekolah. Visi sekolah ini adalah SMK Seribera adalah salah satu institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya, tinggi nilainya yang menghasilkan dan mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah negara Malaysia yang aman, sentosa dan makmur. Okey, yang kedua adalah misi sekolah ini. Misi sekolah ini adalah SMK Seribera merupakan sekolah yang berusaha dan giat membangunkan dan memajukan kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika, kerohanian dan identiti nasional. Yang ketiga sekali adalah matlamat sekolah. Matlamat sekolah ini adalah merealisasikan dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2025, melahirkan pelajar yang menghayati ilmu budaya bangsa dan mewujudkan persefahaman serta perkongsian bijak dengan rakan sebaya atau rakan sinergi. Seterusnya ini merupakan carta organisasi sekolah. Carta organisasi sekolah ini diketuai oleh pengetuanya iaitu Encik Zakwan bin Mat Desa, barisan pentadbiran sekolah dan juga guru-guru SMK Seribera. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang refleksi persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah yang dijalankan secara atas talian. Okey, ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara atas talian bersama guru pendamping dan juga pelajar, apa yang saya dapat adalah saya dapat melihat dan menilai cara mengajar dan juga cara seorang guru itu mengawal pelajar di dalam kelas semasa sesi PDPR itu berlangsung. Yang kedua, saya juga diberi peluang oleh guru pendamping untuk mencuba mengajar pelajar semasa subjek pendidikan jasmani. Dengan itu, saya dapat memberanikan diri dan mencuba untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar seperti mana guru-guru yang mengajar di sekolah. Akhir sekali, antara contoh aktiviti yang dijalankan adalah seperti kuis, sesi soal jawab bersama pelajar dan
sesi bertanyakan pendapat antara pelajar dengan guru tentang aktiviti atau apa yang diajar pada hari tersebut. Berdasarkan pemerhatian saya, apabila sesi PDPR itu dijalankan secara atas talian, terdapat kebaikan, kelemahan dan juga penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh guru pendamping saya. Okey. Antara kebaikan yang saya nampak di situ adalah seorang guru, iaitu guru pendamping saya ini mempunyai pengetahuan pedagogi yang mendalam dan menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang dijalankan agak baik walaupun ianya sukar kerana ianya berjalan secara atas talian. Yang seterusnya, guru pendamping saya ini juga menggunakan alat bantu mengajar seperti laptop dan juga rangkaian internet dan aplikasi Google Meet untuk membantu beliau mengajar pelajar secara atas talian. Yang ketiga, beliau mengamalkan pembelajaran dua hala antara pelajar. Maksud di sini ada interaksi, ada komunikasi yang berlaku antara pelajar dan juga guru. Yang seterusnya dari segi kelemahan pula, setengah pelajar kurang memberi komitmen dalam kelas pendidikan jasmani. Contohnya tidak mengambil bahagian dan hanya semata-mata untuk kehadiran sahaja. Yang kedua, kelemahan yang kedua adalah waktu subjek pendidikan jasmani ini tidak sesuai. Kesannya pelajar tidak akan memberi fokus dan sepenuhnya di dalam kelas. Seterusnya adalah penambahbaikan yang perlu dilakukan adalah guru perlu lebih tegas dan memberi amaran kepada pelajar yang hanya semata-mata datang ke kelas untuk kedatangan sahaja. Yang kedua, guru juga boleh menarik minat pelajar dengan melakukan aktiviti pemanasan badan pada permulaan kelas walaupun ianya berlangsung secara atas talian. Okay, seterusnya saya ingin menerangkan tentang refleksi terhadap aktiviti co-curriculum. Di sini saya ada nyatakan Carta Organisasi Persatuan Kadet Remaja Sekolah SMK Seribera. Okey. Seterusnya ini merupakan aktiviti yang dijalankan oleh unit beruniform, kelab persatuan dan juga sukan. Okey, yang pertama gambar tu saya nyatakan adalah aktiviti yang dijalankan adalah bacaan Yasin oleh unit beruniform Pandu Puteri. Yang seterusnya adalah pertandingan foto menangani COVID-19 dan bersama jalur gemilang yang dijalankan oleh Kelab Rukun Negara. Seterusnya adalah pertandingan menimbang takraw dengan berpakaian tradisional yang dijalankan oleh Kelab Sukan Sekolah SMK Seribera. Seterusnya ini merupakan aktiviti yang dijalankan oleh unit beruniform, Kelab Persatuan dan juga sukan. Okey, yang pertama gambar tu saya nyatakan adalah aktiviti yang dijalankan adalah bacaan Yasin oleh unit beruniform Pandu Puteri. Yang seterusnya adalah pertandingan foto menangani COVID-19 dan bersama jalur gemilang yang dijalankan oleh Kelab Rukun Negara. Seterusnya adalah pertandingan menimbang takraw dengan berpakaian tradisional yang dijalankan oleh Kelab Sukan Sekolah SMK Seribera. Okey, di sini saya ada nyatakan kebaikan, kelemahan dan penambahbaikan berkenaan dengan aktiviti co-curriculum yang dijalankan di sekolah ini. Okey, dari segi kebaikan, guru penasihat badan beruniform memberikan kerjasama dan melancarkan penjumpaan. Yang kedua, pelajar memberi komitmen yang baik kerana menghadiri perjumpaan ini. Yang ketiga, pelajar memberi maklum balas mengenai apa yang disampaikan oleh guru penasihat. Okey, akhir sekali, program ini dianjurkan memberi input yang baik kepada pelajar. Dari segi kelemahan pula, perjumpaan ini diadakan pada waktu yang tidak sesuai, iaitu pada waktu petang setelah tamat PDPR secara atas talian pada waktu pagi. Ini menyebabkan segelintir pelajar tidak fokus dalam perjumpaan. Selain itu, perjumpaan ini dijalankan terlalu lama dan menyebabkan pelajar bosan. Okey, penambahbaikan yang perlu dilakukan adalah perjumpaan ini boleh dilakukan pada hari yang sesuai dan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, membuat perjumpaan dalam waktu yang singkat, iaitu seperti selama 1 jam sahaja. Akhir sekali, melaksanakan program yang menarik minat pelajar
dan sesuai dengan keadaan. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang refleksi terhadap budaya sekolah dan juga budaya kerja. Terdapat beberapa budaya kerja dan budaya sekolah yang saya perolehi, iaitu yang pertama adalah budaya menepati masa. Ini akan memastikan pelajar sentiasa berdisiplin dan mematuhi peraturan sekolah, memupuk semangat untuk masuk kelas lebih awal. Okey, terdapat juga kelemahan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Yang seterusnya adalah budaya memberi salam sebelum memulakan PDPR. Budaya ini tetap diteruskan walaupun ianya berlangsung secara atas talian. Ini akan dapat melahirkan pelajar yang hormat kepada guru. Dan juga terdapat kelemahan dan juga penambahbaikan yang perlu dilakukan. Okey, budaya yang ketiga adalah bacaan Al-Quran dan juga kelas mengaji. Ini untuk memupuk nilai kerohanian dan dalam diri pelajar Muslim. Okey, ini akan dapat menjaga daripada aspek iman dan juga diri pelajar. Tidak ada kelemahan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah. Okey, yang akhir sekali adalah budaya kelas tambahan. Ini akan dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, yang rajin daripada segi akademik. Tapi dapat kelemahan dan penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh guru atau pihak sekolah. Okey, akhir sekali adalah kesimpulan. Berdasarkan pengalaman apa yang saya perolehi apabila melakukan atau menjalankan kursus pengalaman awal di sekolah ini di SMK Serbera, walaupun ianya berjalan secara atas talian, ianya memberi kesan yang positif kepada diri saya kerana ia memberikan saya rasa pengalaman awal di sekolah sebagai seorang guru. Yang kedua, dalam organisasi sekolah, guru dan pelajar perlu bekerjasama untuk memastikan kelestarian sekolah berjalan lancar. Kelemahan yang berada di sekolah perlu diberi perhatian dan perlu diperbaiki supaya sekolah menjadi lebih berkualiti. Yang ketiga, budaya sekolah dan budaya kerja perlu selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi. Okey, secara kesimpulannya, keseluruhannya, seorang guru itu sememangnya serba boleh dan juga merupakan role model kepada pelajar di sekolah. Oleh itu, seorang bakal guru perlu menunjukkan ciri-ciri dan personaliti yang baik sebagai seorang guru. Seterusnya di sini saya ada nyatakan rujukan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.